Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Intan dalam kelas Expert Science untuk menyambung unit yang seterusnya dalam bab 12 iaitu unit 12.2 penghasilan tenaga nuklear dan 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Dengan tagline yang sama, ayo bangkit, percaya diri, berjaya pasti. Jom kita mulakan kelas. Okey, kita lihat dulu standard pembelajaran unit 12.2 iaitu penghasilan tenaga nuklear. Antaranya, memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus, memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear dan mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Cuba kita lihat gambar kedua-dua gambar ini. Pernahkah kamu melihat tempat seperti ini? Gambar yang ketiga, wah, takutnya itu gambar runtuhan reaktor nuklear. Jangan takut, kita kan dah belajar tentang kebaikan nuklear. Jadi ini adalah gambar stesen jana kuasa nuklear. Pernahkah kamu ingat dalam kelas tingkatan 3 dahulu kita dah belajar tentang jenis sumber tenaga, di mana sumber tenaga terbahagi kepada dua, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Banyak contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui, antaranya matahari, angin, air dan juga ombak. Dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti arang batu, gas asli dan juga petroleum. Okey, kita lihat situasi dalam kelas 4 amanah. 4 amanah ada 4 orang kan? Kita tengok dalam gambar. Fizan bertanya, cikgu, boleh tak ceritakan bagaimana tenaga nuklear dihasilkan? Cikgu kata, untuk pengetahuan kamu, tenaga nuklear dihasilkan melalui pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Kit Yan bertanya, bagaimana itu cikgu? Mari kita lihat penerangan ini tentang perbezaan kedua-dua proses tersebut. Pembelahan dan pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus ialah proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan. Seperti dalam gambar, kita dapat lihat satu nukleus radioaktif telah berpecah kepada dua nukleus yang lebih ringan. Untuk pelakuran nukleus pula, pelakuran nukleus ialah proses pencantuman dan penggabungan dua nukleus radioaktif yang ringan kepada satu nukleus yang lebih berat. Seperti dalam gambar, kita dapat lihat deuterium dan tritium di mana kedua-duanya adalah isotop hidrogen yang telah bergabung membentuk satu nukleus yang lebih berat. Dan kedua-dua proses ini telah menyebabkan pembebasan tenaga. Kita lihat gambar dengan lebih terperinci tentang pembelahan nukleus. Lihat tak arrow yang saya tunjukkan? Dengan hanya satu neutron, ia menyebabkan nukleus yang lebih berat itu berpecah kepada dua nukleus yang lebih ringan dan stabil. Dengan hanya satu bedilan ini, pembelahan nukleus sentiasa berlaku secara berterusan dan tindakan ini dipanggil sebagai tindak balas berantai. Kita lihat pula perincian gambar tentang pelakuran nukleus di mana dua arrow itu menunjukkan kedua-dua nukleus iaitu deuterium dan tritium yang kedua-duanya adalah isotop hidrogen telah bergabung dan membentuk satu nukleus yang lebih berat iaitu helium dan neutron. Jadi, proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Pembebasan tenaga nuklear oleh proses pelakuran lebih banyak berbanding dengan proses pembelahan. Di mana tempat paling panas yang kamu tahu? Di mana ya? Ya, di matahari. Kita lihat dalam gambar ni, ada arrow yang keluar daripada matahari. Banyak arrow yang keluar daripada matahari itu menunjukkan pembebasan tenaga yang banyak oleh matahari, di mana matahari mempunyai isotop hidrogen dan suhu yang tinggi. Jadi, pelakuran nukleus sentiasa berlaku di matahari. Jadi di sinilah buktinya di mana tenaga banyak dibebaskan oleh matahari dan kesan daripada proses ini menjadikan ia sebagai sumber utama di bumi. Jadi cikgu janganlah mengeluh apabila awak terasa berpeluh, panas. Sama juga dengan Mei, rasa mengeluh bila
panas. Okey, jadilah seperti Edina yang sentiasa bersyukur dengan adanya kehadiran cahaya matahari. Okey, ini adalah gambar stesen jana kuasa nuklear. Stesen jana kuasa nuklear ni sebenarnya terbahagi ataupun terdiri kepada dua, iaitu reaktor nuklear dan juga penjana. Di mana reaktor nuklear ni adalah bahagian yang ada pada stesen jana kuasa tenaga nuklear sahaja, manakala untuk penjana ada pada setiap stesen jana kuasa yang lain. Di sini ada garisan yang cikgu bahagikan nak menunjukkan ada bahagian reaktor nuklear di sebelah kiri dan juga bahagian penjana di sebelah kanan. Bagaimana penjanaan elektrik boleh berlaku oleh tenaga nuklear? Kita lihat video ini. Kegunaan utama tenaga nuklear ialah untuk menjana tenaga elektrik yang berlaku di stesen jana kuasa tenaga nuklear. Mari kita lihat dengan lebih dekat proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa tenaga nuklear. Bahagian stesen jana kuasa tenaga nuklear yang paling penting ialah reaktor yang terdiri daripada rod bahan api uranium yang mengandungi bahan api uranium dan rod pengawal boron yang mengawal kadar tindak balas pembelahan dengan menyerap neutron yang berlebihan. Di dalam reaktor, pembelahan nukleus berlaku dan membebaskan tenaga haba yang digunakan untuk memanaskan gas yang mengalir melalui reaktor. Gas yang panas kemudiannya dipindahkan ke penjana steam di mana ia menukarkan air kepada steam. Steam panas daripada penjana steam kemudiannya mengalir dan memutarkan turbin yang disambungkan kepada magnet di dalam penjana elektrik. Akhir sekali, tenaga elektrik dijana di dalam penjana elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar di dalam gegelung. Selepas melalui turbin, steam yang panas dikumpulkan di dalam kondenser dan terkondensasi menjadi air untuk dikita semula di dalam penjana steam. Banyak negara di dunia menggunakan tenaga nuklear bagi pelbagai sebab. Daripada video ni, sekarang kamu dah faham kan macam mana tenaga elektrik yang banyak tu boleh dihasilkan oleh stesen jana kuasa nuklear. Dan ini menjadikan banyak negara yang telah menjadikan tenaga nuklear itu sebagai tenaga alternatif dan tenaga utama untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sebab-sebab penggunaan tenaga nuklear sebagaimana yang kita telah belajar dalam topik yang lepas. Mesti ada sebab kenapa kebanyakan negara-negara telah menggunakan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif. Yang pertama, kerana kekurangan sumber tenaga lain. Yang kedua, kerana keluasan negara yang besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Dan yang keempat, kerana teknologi yang canggih. Nak sambung untuk unit 12.4? Stay tune at part 2. Like, comment and share. Subscribe juga ya.